Assalamualaikum dan selamat pagi ya. Cik Guru nak ucapkan kepada murid-murid dua seroja yang saya kasihi sekalian. Pada pagi ini, Alhamdulillah kita berjumpa kembali. Kita akan teruskan PDPR Sains kita ya. Untuk hari ini murid-murid ya, kita akan belajar tentang kitar air semula jadi. Kalau minggu sebelumnya kita dah belajar tentang sumber-sumber air semula jadi. Hari ini kita akan tengok pula apakah maksud kitar air semula jadi ya. Okey, untuk pagi ini kita akan belajar tentang kitaran air semula jadi dan kepentingan sumber air terutamanya kepada kita manusia. Okey, seterusnya kita tengok kita akan pergi dengan lebih jelas tentang proses kitaran air semula jadi. Kalau di sini kita lihat gambaran grafik tentang kitaran air semula jadi ya. Kalau kita lihat di sini, ini adalah gambar aliran air. Di mana seperti kita dah belajar sebelum ini, aliran air bermula dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Contohnya, ya, air terjun daripada atas bukit bukau atau gunung ganang akan mengalir berbentuk sungai. Dari sungai akan terus ke tanah rendah lalu masuk ke dalam laut. Jadi hari ini kita akan tengok tentang urutan kitaran air semula jadi. Okey, kitaran air, nama pun air bermula dari air, sebarang sumber air. Misalnya sungai, laut, tasik. Di sini kita ambil contoh laut. Jadi apabila waktu siang air laut tersejat maksudnya akan diserap oleh cahaya matahari menjadi gas, menjadi wap air. Kita tak nampak wap air tu dan ia akan naik ke atas. Kemudian apabila tiba di bahagian atas, dia akan menjadi sejuk. Wap air akan menyejuk dan akan membentuk titisan air lalu membentuk awan. Maka terhasillah awan. Seterusnya, bila banyak titisan air berkumpul membentuk awan, lama-lama ia akan berat dan turun sebagai hujan. Jadi kita tengok di sini ya. Dan air hujan itu akan mengalir semula ke sungai, ke laut. Jadi kita boleh ringkaskan kitaran air itu seperti dalam gambar rajah berikut. Kalau kita lihat air akan naik ke atas menjadi wap air. Wap air bila sejuk akan berkumpul membentuk titisan air lalu membentuk awan. Awan bila dah penuh dengan air akan jadi berat dan akan turun sebagai hujan. Hujan ini akan masuk semula ke laut, ke sungai. Jadi maka berlakulah kitaran. Kitaran ni kalau kita tengok maksudnya ialah pusingan air semula jadi. Kita tengok dengan lebih jelas gambar rajah berikut murid-murid. Okey, kita tengok gambar rajah. Gambar rajah ni kita tengok air laut. Air laut akan tersejat. Matahari ni akan menyejat air laut naik ke atas. Air laut ni akan menjadi wap air dalam bentuk gas. Dia tak nampak dengan mata kita. Dia akan naik ke atas, tersejat menjadi wap air. Okey, bila di atas, dia akan menjadi sejuk lalu membentuk awan. Menjadi titisan air lalu membentuk awan. Sehinggalah awan ni penuh dengan titisan air. Nampak gambar ni, awan ni penuh dengan titisan air. Bila ia membentuk awan akan berat. Bila penuh dengan air, awan akan berat, lalu turunlah sebagai hujan. Okey, kalau kita tengok kat sini air hujannya akan mengalir semula masuk ke dalam laut, ke dalam sungai. Keesokannya pula, matahari akan menyejat semula air laut ini menjadi wap air. Begitulah seterusnya akan berulang-ulang. Sebab itu kita panggil kitaran. Kitaran ni maksudnya pusingan air semula jadi ataupun kitaran air semula jadi. Okey, tengok. Yang ni gambar rajah grafik. Pertama, air di bumi akan tersejat sebagai wap air dan naik ke atas. Air ni tercair, akan naik sebagai wap air, dia akan jadi gas. Kemudian wap air yang terkumpul akan membentuk awan. Wap air nak akan jadi air, bentuk awan. Apabila awan dah berat,
Awan yang akan turun sebagai hujan. Air hujan akan masuk semula ke dalam laut, ke dalam sungai. Begitulah seterusnya. Okey. Kenapa pentingnya ketar air semula jadi? Kenapa pentingnya hujan? Pertama, membekalkan sumber air bersih kepada manusia, haiwan dan tumbuhan. Sumber air bersihnya air yang bersih. Maksudnya manusia boleh gunakan sumber air ni untuk bercucuk tanam, menyiram pokok, menternak haiwan, beri haiwan minum, beri haiwan peliharaan minum. Sebab haiwan pun perlukan air. Sebab tu pentingnya air yang bersih. Kita tengok sumber air bersih juga membantu menyejukkan bumi. Bukan bumi ni, silap ejaan. Bumi, menyejukkan bumi. Maknanya kalau hujan, kita akan rasa sejuk. Bumi akan rasa sejuk. Cuba kita bayangkan, bulan lepas, tak turun hujan, kita akan rasa panas. Nak tidur pun tak selesa, terpaksa buka aircon. Tapi bila hujan sentiasa turun, seperti sekarang ni sentiasa turun, petang-petang hujan, kita akan rasa sejuk kerana air hujan ini akan menyejukkan bumi. Okey. Apa akan jadi jika kitaran air semula dan terjejas? Maksudnya di sini, jika hujan tak turun-turun, tak ada turun hujan daripada awan, apa akan berlaku? Kalau kita tengok gambar ni, kita nampak kan, bumi ni kering kontang. Menyukarkan dan menjejaskan kehidupan. Bumi akan kering kontang. Kita suka dapat air. Tumbuhan akan layu, akan kering, layu dan air dah mati. Tak cukup air, hujan tak turun. Haiwan pun akan mati kalau tiada air. Dia akan menjejaskan kehidupan. Bencana, kematian dan kemusnahan. Kalau hujan tak turun, tiadanya kitaran air semula jadi. Okey, kita lihat di sini Kitaran air semula jadi berlaku secara berterusan untuk membekalkan air kepada hidupan dan menyejukkan bumi kita. Kitaran air ni berterusan, tidak akan berhenti. Air laut akan tersejat naik atas, jadi sejuk, akan menjadi air dan membentuk awan. Awan bila berat turun sebagai hujan. Kita bertengok kat sini. Yang ini, gambar ni saya ambil daripada buku teks sains tahun 2. Di mana kalau kita lihat di sini, air akan naik ke atas, menjadi wap air. Wap air ni akan jadi air semula, akan membentuk awan. Bila awan penuh dengan air, dia berat, turun sebagai hujan. Air hujan akan masuk semula ke dalam laut, ke dalam sungai. Begitulah ianya akan berlaku berterusan. Kita ingat semula apa yang kita belajar. Kita ingat semula. Air laut tersejat menjadi wap air dan naik ke atas. Wap air ni bila sampai dekat langit akan menyejuk, menjadi titisan air dan membentuk awan. Air ni akan terkumpul dalam awan sampai awan jadi berat, penuh dengan air dan akan turun sebagai hujan. Air hujan yang turun tu akan mengalir semula ke sungai dan laut. Tengok akan mengalir semula ke sungai dan laut. Jadi saya harap murid-murid dah faham tentang kitaran air semula jadi. Bermula daripada air di muka bumi, tersejat, akan menjadi air semula, membentuk awan. Bila awan penuh dengan air hujan, jadi berat, dan akan turun semula sebagai hujan, dan masuk semula ke dalam laut, ke dalam sungai. Begitulah seterusnya. Dan kenapa pentingnya sumber air? Sebab sumber air ni membekalkan air yang bersih kepada haiwan, tumbuhan, manusia. Kita gunakan air untuk siram pokok, untuk minum, untuk mandi, untuk beri minuman kepada haiwan. Jadi itu gunanya air pada kita. Kalau tiada sumber air yang bersih, apa akan berlaku? Bumi akan kering kontang, suhu bumi akan panas. Kalau berhari-hari tak hujan, kita akan rasa sangat panas. Jadi sebenarnya topik ini menarik. Saya harap murid-murid telah faham dan akan lakukan latihan yang saya berikan. Sekian murid-murid, sehingga jumpa lagi. Bye-bye.